Jadual dah simpan 50 RM50K, jadualnya kita akan dapat sebulan RM2,888. Boleh tak kita keluarkan bulan pertama? Kan tak sampai tempoh 6 bulan tu lagi. Waalaikumsalam Cik Syari. Okey. Jika menyimpan, boleh saya tahu 50K tu 50K USD ataupun 50K ringgit Malaysia? Roswan 50K itu yang 50 RM 50K. Okey, saya faham. Kita nak keluarkan profit dalam masa sebulan sekali dalam 30 hari, tak ada masalah. Dan modal 50,000 tu pun kalau nak keluarkan pun tak ada masalah. Cuma kalau kita keluarkan modal 50,000 kurang daripada 6 bulan, kita akan dikenakan penalti. Kalau kita keluarkan lepas 6 bulan modal, ya, kita tidak akan dikenakan penalti kalau kita keluarkan modal dalam masa selepas 6 bulan. Tapi kalau kurang 6 bulan ada penalti. Profit kita boleh keluarkan bila-bila masa sahaja, sekali setiap bulan. Dalam masa 30 hari hanya satu pengeluaran profit yang boleh dikeluarkan. Saya ada kongsikan carta kalau kita keluarkan kurang daripada 6 bulan. Kalau kita keluarkan kurang daripada 60 hari daripada tarikh investment awal tu, kita akan dikenakan penolakan 35% daripada total deposit kita. Daripada 61 hari hingga 120 hari 20%. Daripada 181 hari daripada 121 hingga 180 hari 10%. Dan 181 ke atas tiada penalti. Satu lagi bos, maklumlah kan kita nak cari downline ni, dan mereka biasa buat benda puluh-puluh ribu sekali lain. Jadi satu benda yang kita nak jawab persoalan mereka, kan, untuk kita buktikan tu macam mana pengeluaran individu tu, kita tunjuk yang kata setiap bulan boleh keluar. Sebab ada di kalangan downline ni dia dah pernah masuk 100,000. Bila kita cakap di bawah, daftar di bawah bank negara, memang kan, tapi sampai 6 bulan pertama boleh keluar, lepas tu 6 bulan selepas 6 bulan pertama tak boleh keluar lah. Jadi kita nak buktikan secara individu ataupun bentuk resit macam mana, boleh tak tuan cerita kat saya sikit ataupun hantar bukti kat saya, boleh saya tunjuk kat mereka kan. Okey, sorry tadi ada gangguan. Daripada persoalan Cik Syari ni ada dua perkara lah yang saya ingat saya perlu clarifikan. Satu berkenaan dengan Bank Negara Malaysia, dan juga satu lagi berkenaan dengan pengeluaran. Okey, saya jawab nombor satu dululah. Saya rasa saya jawab nombor dua dululah, senang sikit. Nombor dua ni senang sikit sebab apa? Pengeluaran ni, pembuktian pasal resit-resit ni dah banyak sangat dah sebenarnya. Dah banyak sangat resit-resit pembayaran dibuat daripada syarikat kepada individu, dan kita kena tahu kan, before you ni dah daripada 2017, dan dah masuk tahun keempat lah, tahun depan dah nak masuk tahun keempat. Daripada tempoh ni tiada seorang pun ada masalah dari segi pengeluaran. Dan kalau ada masalah, dah lama dah benda ni tak sampai dengan tahap sekarang. Itu nombor satu. Satu lagi, kita dalam budaya dalam before you ni lah, kita tak tekankan untuk kita share resit pembayaran secara terbuka. Kita ada, cuma kita tak galakkan untuk pembayaran resit ni dikongsikan secara terbuka. Kalau kita tengah close ataupun kita tengah cerita dengan prospek, digalakkan untuk cerita terus dan juga kita tunjuk terus dekat situ tanpa kita share kepada public. Mungkin secara individu tu lebih efisien lah, kita faham, dan dari setiap seorang daripada kita nak promote, kita nak marketkan, kita nak cerita kan. Cuma kita tak nak over cerita, tak nak over claim, ya. Kita boleh tunjukkan, saya rasa semalam pun atau beberapa hari lepas saya ada tunjukkan beberapa payment slip lah, daripada mungkin yang saya collect daripada 2020 saja. Dan 2019 tu dah lama sangat lah, kalau nak cari scroll dalam group ni pun dah terlalu banyak dan dah jauh sangat dah kalau nak cari dalam media. Jadi saya harap saya mendapat jawab persoalan tu. Boleh check daripada Facebook, daripada grup WhatsApp ni sendiri, transaction yang dibayar daripada syarikat kepada individu dalam tempoh 2020 sajalah. Okey, itu persoalan pasal receipt payment. Dan macam saya kata, before you tak galakkan benda ni secara terbuka.
Sebab kita nak jaga etika dalam bahagian-bahagian macam ni. Kita tak nak exposekan rakan-rakan partner kita yang lain, dan kita nak jaga bisnes kita biar cara yang lebih beretika dan lebih cara selamat lah. Okey, soalan berkenaan dengan Bank Negara Malaysia pula ya. Okey, ni saya perlu jelaskan secara jujur lah, secara jujur supaya semua faham. Okey, di Malaysia kita tahu bisnes before you kebanyakannya di luar negara ya. Bisnes dia ada dua, major bisnes dia ada dua. Satu is bisnes digital, the trading digital. Trading digital ni trading cryptocurrency. Cryptocurrency ni kita tahu adalah digital asset. Dan perniagaan trading cryptocurrency ni dilakukan tak mengikut tempat. Maksudnya dia ada dia varies in all places. Kat banyak negara-negara kita ada traders crypto kita. Kita ada kebanyakannya di Eropah dan juga Pakistan lah, Italy, Spain dan juga Pakistan. Kita ada traders, before you ada traders yang memperdagangkan mata wang digital ni, digital asset ni. Sama juga macam forex, cuma cryptocurrency ni adalah mata wang digital asset. Okey, satu lagi, kita punya perniagaan 60 pecahan perniagaan daripada digital dan juga fizikal. Dan perniagaan fizikal kita kebanyakannya 90% base dekat Pakistan. Itu kena faham. Jadi perniagaan yang sebenar-benarnya, dia punya majoriti perniagaan ni tertumpu kepada belah-belah sana, belah Pakistan dan Eropah. Dan Malaysia, apa fungsi Malaysia ni? Okey, kat Malaysia ni before you ada berdaftar dengan Bank Negara Malaysia sebagai exchanger, sebagai pengurup mata wang digital. Okey, kena faham. Kita kat Malaysia ni kita tak ada bisnes yang betul-betul digital ataupun physical presence wujud dekat Malaysia ni. Kita hanya ada pemodal perniagaan yang kita salurkan modal daripada orang-orang Malaysia yang kebanyakannya ke Pakistan, ke negara-negara Eropah untuk before jalankan perniagaan digital dan juga fizikal dia. Kena faham. Jadi kat Malaysia ni, apa yang diregisterkan dengan Bank Negara Malaysia sebagai before you declare diri mereka sebagai pengurup mata wang digital assets dekat Malaysia. Kita ada B4U wallet tapi itu sahaja liability yang B4U ada. Maksudnya dia register syarikat SSM dan declare dengan Bank Negara Malaysia dia melakukan perniagaan mata wang digital ni. Itu saja. Perniagaan-perniagaannya semua tertumpu kepada luar negara. Jadi kat situ kita kena faham supaya kita tahu relationship dengan Bank Negara Malaysia ni, kita tak terikat dari segi untuk kita katakan BNM ni mengesahkan perniagaan before you ni. Tak. Bank Negara Malaysia tak pernah mengesahkan perniagaan before you ataupun mengesahkan mana-mana perniagaan pun. Jadi sebenarnya itu tanggungjawab before you sendiri untuk declare diri diorang yang diorang melakukan perniagaan tukaran mata wang digital asset ni. Saya harap saya menjawab persoalan tu. Bos, terima kasih di atas tiga soalan tu. Terima kasih di atas pencerahan. Jadi soalan yang seterusnya tu, bos, bagaimana dari segi pandangan syar'i ya? Dan boleh tak bos maklumkan kepada saya apakah jenis perniagaan, sebab bila kita bagi tahu kat mereka perniagaan ni tidak sama dengan SB, perniagaan ni simpanan ni halal, jadi kita nak dedahkan tu susah kan. Kadang-kadang biasalah tak sempat dia nak buka Google, sebab kita nak on the dot. Bila kita jumpa dengan doktor terus nak terang ni kerana dia tak percaya, nak Google pun cepat lambat. Jadi kalau ada pencerahan seperti macam ni bos, saya boleh forward terus ke kawan-kawan. Sorry bos, ganggu bos, banyak soalan saya. Satu lagi persoalan adalah business before you adalah halal atau haram. Okey, business before you kita boleh tengok dalam grup dia sendiri, beforeyougroup.my. Kat situ kita tengok bisnes-bisnes yang didagangkan dalam before you ni. Okey, terus terang saya katakan mungkin saya tak berapa kenal dengan CEO of before you, owner atau founder before you ni, tetapi daripada pengamatan saya selama beberapa tahun, dia adalah orang Islam yang menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang Islam, dan dia ada satu vision yang bagi saya sangat bagus. Sebab apa? Dia nak tengok orang-orang susah, terutamanya orang Pakistan Islam, untuk senang bersama. Jadi kat situ kita boleh nampak nawaitu dia lah. Kita boleh nampak lah
visi dan misi dia tu. Itu sebagai sebaik-baik assessment kita terhadap individu tu, itu saja. Tapi dalam niat dia sendiri yang betul-betul kita tak tahu. Tapi ke arah kebaikan dari segi untuk menaikkan ekonomi Islam tu ada. Okey, balik kepada syarikat-syarikat dalam Before You Group.my. Before You Group ni banyak syarikat-syarikat ni buat. Bukan salah satu lah, yang kebanyakannya saya ceritakan apa industri perniagaan yang Before You jalankan ni. Satu, hartanah, perumahan, pertanian, runcit, ekspor import, apa lagi, fertilizer, agriculture, pengangkutan, transportation dan juga e-hailing. Perniagaan-perniagaan ni Before jalankan ni tak ada unsur syubhah yang direct, yang terus kepada benda-benda halal seperti arak, riba ataupun babi ke kan, makanan-makanan yang tak ni. Jadi kat situ kita tengok diversification of business yang Before You ada secara nyata, secara daripada pandangan mata kasar, tidak ada yang syubhah. Okey, dari segi pengakreditasi syariah compliant atau tak, Badan Fatwa Pakistan ada keluarkan fatwa berkenaan dengan perniagaan Before You ni adalah perniagaan yang halal, perniagaan perniagaan yang halal, tiada unsur syubhah. Kat sini kita ada satu akreditasi daripada Badan Fatwa di Pakistan, di Pakistan mengatakan Before You punya perniagaan ni adalah halal. Nanti saya sharekan juga dalam grup ni. Okey, saya rasa itu saja daripada saya untuk menjawab soalan Cik Syari tu. Kalau ada apa-apa lagi boleh tanya, insya-Allah saya try untuk jawab yang di bawah pengetahuan saya lah. Macam saya katakan tadi, untuk perniagaan Before You ni, untuk kita sebagai pelabur, kita sebenarnya adalah pelabur daripada Malaysia yang ingin menggunakan modal yang kita ada untuk kita beri modal kita kepada Before You, untuk Before You jalankan perniagaan dia sama ada digital ataupun fizikal. Itu terpulang pada orang. Yang pastinya apa yang kita inginkan sebagai pelabur tentunya adalah profit. Tentunya pulangan kepada kita. Itu adalah fungsi seorang pelabur lah. Sesiapa yang melabur pasti mahukan keuntungan. So keuntungan yang diberikan adalah yang bukan diberikan lah, lebih kurang yang dorang komit, yang Before You komit, yang dia bukan janjikan, tapi Before You berusaha untuk memberikan minimum 7% kepada kita. Kita tahu daripada 2017 sampai hingga 2020 hingga sekarang ni, hanya sekali saja satu bulan saja yang dia beri kurang daripada 7%, iaitu pada bulan Mac 2020. Di mana pada bulan tersebut kita tahu kita satu dunia terkesan dengan wabak COVID-19 dan bisnes perniagaan digital dan fizikal Before You sendiri pun ada terjejas dari segi keuntungan, dan dia hanya kasih 5.68 saja pada bulan Mac 2020. Jadi apa yang saya cuba terangkan ni adalah risiko. Kita kena pandai kawal risiko. Cara kita kawal risiko dan cara kita mendapat keyakinan ni daripada ilmu, daripada apa yang kita sendiri, tanggungjawab diri kita sendiri sebenarnya untuk memahami sejauh mana yang kita nak faham sebenarnya. Itu terpulang pada individu. Tiada seseorang pun yang dalam Before You ni akan guarantee, akan menjamin simpanan tuan-tuan dan puan. Terus terang sebab apa? Sebab kita sendiri tahu tiada jaminan dalam Before You ni, sebab tak ada badan pun yang menjaminkan deposit tuan-tuan dan puan. Cuma yang ada adalah performance daripada tahun lepas dan visi dan misi syarikat yang nyata, yang kita sendiri boleh tengok dan kita sendiri boleh dedahkan. Jadi kat situ confidence level tu terpulang pada diri masing-masing untuk menilai. Bagi saya, pendapat saya melihat Before You ni adalah perniagaan yang kemasa panjang, yang sebagai pelabur saya sendiri mengambil due diligence saya, usaha saya sendiri untuk meningkatkan keyakinan diri saya sendiri terhadap pelaburan yang saya laburkan ini. Dan bagi saya adalah pelaburan yang kemasa panjang dan long term investment, dan insya-Allah daripada pendapat saya, dia bukanlah program yang biasa sangat kita dengar kat Malaysia ni. Bagi pendapat saya, dia jauh daripada unsur scam
dan syubhat. Itu pendapat pribadi saya selepas saya study dan saya ambil inisiatif sendiri untuk mendalami dan terpulang pada masing-masing. At the end of the day, it's really depend on you how you going to take it. My responsibility, tanggungjawab saya adalah to educate and inculcate the best possible I can do untuk so called meyakinkan tuan-tuan dan perempuan lah. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan tak yakin ataupun masih lagi rasa skeptik, what can I do then? And tiada apa yang saya boleh buat. Sebab bagi saya, kita semua dah ada dewasa, kita semua ada akal fikiran untuk kita fikir, dan kita ada daya upaya untuk kita untuk mencari ilmu dan mendalami apa yang sepatutnya, dan akhirnya keputusan dan apa saja kita punya decisions towards the investment adalah tanggungjawab masing-masing. Dan tanggungjawab saya adalah educate and inculcate the best I could, the possible I know. Baik, dan terima kasih kepada Tuan Aizat di atas penjelasan dan pencerahan yang telah diberikan. Mudah-mudahan baik untuk kita semua, baik untuk grup ini. Dan terima kasihlah dengan adanya B4U, dan kita boleh mencipta, hanya kita yang mencipta gaji kita hari ini. Sekian, terima kasih.